Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas kurniaan nikmat serta rahmatnya kita dapat lagi bertemu pada hari ini pada sesi kuliah maghrib di Masjid Kampung Siglap. Alhamdulillah para penonton, pujian serta kesyukuran kita panjatkan kepada Allah bila mana kita sentiasa bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat tersebut, dan nikmat yang kita kecapi bukan daripada bentuk material sahaja, namun kadangkala hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan juga merupakan adalah bentuk satu nikmat kesyukuran. Jadi kenalah banyak-banyak sebutkan alhamdulillah. Mudah-mudahan kita menjadi golongan yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dalam janjinya, la in syakartum la azidannakum. Bila kamu bersyukur, aku akan tambah, akan ditambah. Wala in kafartum, janji Allah yang keduanya, wala in kafartum, bila mana kamu kufur ataupun tidak bersyukur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu amatlah pedih. Baiklah para penonton yang saya kasihi dan rahmati, insya-Allah kita akan sambung daripada bentuk tingkah laku ataupun syarat serta rukun di dalam solat. Minggu yang lalu dalam kitab yang sama, Penyucian Jiwa karangan kitab Imam Said Hawa rahimahumullah, saya dah terangkan berkenaan dengan menghadap kiblat, menutup aurat, menghadap kiblat, dan pada masa yang sama berdiri tegak serta lurus. Ketiga komponen ini memainkan peranan yang amat penting bila mana kita melakukan ataupun melaksanakan diri kita dalam mengerjakan ibadah solat. Bila mana kita lakukan menghadap kiblat, bukan sahaja kita punya badan sahaja, namun hati kita, pemikiran kita perlu menghadap atau memfokus kepada tempat yang hendak kita sembah. Jadi kita sembah bukan kepada Kaabah, namun itu merupakan pusat yang mana kita nak bertemu dengan Allah. Di situlah panduannya yang perlu kita cari kiblat tersebut. Terangkan pada minggu yang lalu, kalau sekiranya kita dalam keadaan musafir dan sebagainya, kita ambillah rukhsah ataupun kemudahan yang mana di mana kita duduk, di situlah kiblat kita. Faham? Baik, maka pada hari ini saya nak terangkan pula, bila mana kita mendirikan solat, dia nak menceritakan tentang perbezaan. Sebab di kalangan masyarakat kita, masyarakat Islam, kita kadang-kala terbawa-bawa dengan adat serta budaya. Jadi saya berikan contoh. Ada di antara budaya ataupun adat bangsa Quraisy yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mempercantikkan. Sebagai contoh, bila mana kita sambut kelahiran, sambut kelahiranmu. Kelahiranmu siapa di sini? Anak-anak kita ataupun keluarga baru bernikah, disambut keluarga baru ataupun anak baru. Kalau yang kedua kali itu pun anak baru jugalah, baru lahir, anak baru lahir. Jadi anak yang baru lahir,
kalau kita tengok dalam sudut orang-orang jahiliyah ataupun orang-orang musyrik, ada di kalangan perbuatan mereka tu ada yang baik, ada yang kurang baik. Antara perbuatan yang baik yang mereka lakukan, bila mana anak itu lahir sahaja, mereka akan belah bibir anak itu dengan diberikan makanan ataupun manisan yang terbaik. Maka pada zaman itu manisan yang terbaik adalah kurma. Manisan itu adalah kurma. Dan Rasulullah SAW masih kekalkan perkara tersebut. Adat orang Arab pada ketika itu, dan Rasulullah masih kekalkan. Nanti saya akan ceritakan apa perbezaannya. Dan selepas itu, nanti bila masuk pada hari yang ketujuh, apa yang mereka akan lakukan, orang jahiliah tersebut, mereka akan menggundulkan rambut anak tersebut, dan daripada rambut tersebutlah mereka akan timbang. Di situlah mereka akan letakkan penilaian timbangan itu. Dari situ mereka akan keluarkan jumlah wang ataupun jumlah nilai yang ingin diberikan kepada mereka yang susah. Cuma bila mana mereka akikah, sebab setiap anak jatuhnya, disebabkan jatuhnya apa, rambut mereka tu dengan haiwan. Kenapa kita disunatkan sunat muakkad? Kita lakukan sunnah yang digalakkan. Kita diminta untuk lakukan akikah tersebut. Kalau ikut zaman jahiliyah, mereka lakukan, mereka bersyukur, tetapi niat mereka diniatkan ataupun diletakkan kepada berhala. Kira mereka sembahkan pengorbanan akikah itu kepada berhala. Di sini Rasulullah SAW ubah sedikit. Rasulullah ubah. Rasulullah dah ambil beberapa perkara. 7 hari dibersihkan kepala anak tersebut, maksud dicukur kepala anak tersebut, diberi nama pada masa 7 hari, panggilan nama yang terbaik, sebab nanti bila kita dibangkitkan pada hari akhirat, kita akan dipanggil dengan nama tersebut. Jadi para waris, berilah nama anak yang terbaik. Antara nama yang terbaik yang Rasulullah SAW, kita kalau dengar pada Allah, biarkan nama tu pendek dan sempurna bila orang memanggilnya, seperti Ibrahim, Ismail, Abdullah, Abdul Rahman. Mudah-mudahan dia menjadi doa. Jangan nama sampai 4-5 kerat tapi dipanggil saja boy. Nanti dipanggil nanti di akhirat, nanti takut pula dipanggil boy. Susah pula. Jadi panggil nama yang mudah, yang didoakan, sebab nama yang baik itu akan didoakan oleh siapa yang memanggilnya. Sebutan tu dengan betul dan sebagainya. Selepas itu dilakukan akikah. Rasulullah lakukan benda tersebut. Untuk anak lelaki ditumbangkan 2 ekor kambing. Manakala anak wanita ataupun anak perempuan, ditumbangkan 1 ekor kambing. Namun ia terletak kepada kemampuan. Kalau mampu untuk lakukan bagi yang lelaki, anak lelaki tadi, kalau mampu diberikan kelebihan, buatlah 2 ekor kambing. Tapi kalau tak mampu, cukuplah, memadailah dengan seekor kambing. Baik. Jadi kalau kita lihat di sini, perubahan yang Rasulullah SAW lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita kata taqarrub kepada Allah, penyembelihan tadi, kita tunjukkan rasa syukur kita kepada Allah, dan kita serahkan juga haiwan itu lillahi ta'ala. Maksudnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat kerana keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan untuk menunjuk-nunjuk, tetapi bila mana kita panggil nanti orang datang, kita tunjukkan rasa syukur dengan memakan bahagian ataupun anggota tubuh daripada binatang yang kita sembelihkan tadi. Dan wang daripada rambut tadi yang kita timbang, ada yang menyatakan ikut berat emas, ada yang menyatakan ikut fiddah. Kita serahkan nilai tersebut kepada siapa? Kepada fakir dan miskin. Baik, jadi apa yang saya nak ceritakan kat sini? Perbezaan di antara adat dan juga ibadah, ia adalah dengan niat. Sebab tu kalau kita baca dalam kitab hadis 40 ataupun permulaan daripada kitab hadis, selalu kita akan nampak tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap perkara yang kita lakukan haruslah berserta dengan niat. Kenapa kena ada niat? Bila mana kita ada niat, kita ada iltizam, kita ada tekad, dan kita ada peningkatan. Kalau tidak ada niat, kita akan lakukan pekerjaan itu bak kata orang lah, maaf cakap, somborono. Dia buat, dia tak tahu apa tujuannya.
Jadi bila kita tahu niat kita tersebut, maka kita fokus akan matlamat yang ingin kita lakukan. Jadi bila mana kita tahu niat tersebut, maka niat tu dekat mana sebenarnya? Ada yang kata secara lafaz, ada yang kata secara dalam hati. Okey. Tapi ijma' yang menyatakan, ijma' ulama menyatakan niat itu beradanya di dalam hati. Okey, di dalam hati. Jadi bila kita nak kerjakan sesuatu, tak perlulah kita suarakan kuat-kuat, nanti orang kata kita menunjuk ke, ataupun dia ni kenapa pula tiba-tiba saya kerja kerana Allah Ta'ala kuat-kuat. Tak payah kita sebut, dalam diri kita sahaja sudah memadai. Okay? Jadi bila kita lakukan sesuatu, kita kena ada iltizam niat kita kat mana, apa yang kita nak lakukan. Di dalam solat pun sama juga. Kita lakukan ataupun dirikan solat, apa solat yang kita nak dirikan? Oh, saya nak dirikan solat subuh. Kita dah tahu solat subuh 2 rakaat. Kita nak lakukan secara sendiri ataupun fardian ataupun jamaatan. Kita nak buat secara individu ataupun secara jemaah. Aja kalau kita sembahyang di dalam masjid, kita nampak, kita cakap, saya diri nak solat sunat, nak solat fardu maghrib, okey, mengikut imam 3 rakaat kerana Allah. Dalam hati sudah. Okey, kita terus niat. Ustaz, kenapa tak pakai bahasa Arab? Ya, Allahu akbar. Kita boleh guna apa jua bahasa. Okey, sebab Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Kita gunakan bahasa Urdu ke, kita gunakan bahasa Jerman ke, bahasa Melayu ke, Allah Maha mengetahui. Sebab Allah yang mencipta kita dan Allah memberikan kita minda dan juga idea untuk cipta bahasa. Okay. Jadi bila kita mendirikan solat tu, janganlah sebut dalam bahasa Melayu kuat, tapi dalam solat mestilah dalam bahasa Arab. Dia tak boleh gunakan bahasa lain, dia mesti gunakan bahasa Arab, sebab Al-Quran di dalam bahasa Arab. Cuma apa yang saya katakan tadi, bila kita berdoa ataupun kita niat, kita gunakan bahasa Melayu sekalipun, maksudnya di dalam hati kita. Okay, kita sebutkan di dalam hati, terus kita lakukan ataupun laksanakan. Jadi buat mereka yang mempunyai kitab, muka surat 46, sedangkan niat, maka hendaklah kita bertekad memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat. Jadi kita gunakan niat tersebut. Sebab daripada niat itulah kita dapat membezakan sama ada kita nak buat solat sunnah ataupun solat wajib. Menyempurnakan solat, okay, menghindari segala hal yang dapat membatalkannya. Kita jauhkan diri kita daripada boleh membatalkan solat tersebut sebab kita dah fokus. Okay. Dan mengikhlaskan semua itu semata-mata kerana kita mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila kita lakukan solat, kalau kita tengok balik daripada hadis tu, jika kamu berhijrah mencari keridaan Allah dan Rasul, kita dapat balik keridaan Allah dan Rasul. Namun kalau sekiranya kita berhijrah, kita berubah disebabkan wanita, maka kita dapatlah wanita itu tak dapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita fokus, kita dapat mencari keridaan Allah, disukai oleh manusia dan sebagainya lah. Baik. Dan kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan takut siksa Allah. Okay? Maka demi mendekatkan diri kepada Allah dan mengakui kurnianya dengan mengizinkan bermunajat kepadanya, sekalipun engkau kurang beradab kepadanya, berbuat maksiat kepadanya, akuilah dalam dirimu bahawa bermunajat kepadanya adalah hal yang sangat agung. Para penonton, kita manusia seringkali saya ingatkan selalu alpa. Namun bila mana kita ada pasang niat untuk menjadi baik, Allah akan terima doa kita, munajat kita. Mudah-mudahan doa kita yang ikhlas itu kita serahkan kepada Allah, kita mohon kepada Allah, Allah kabulkan. Sebab doa yang ikhlas, okay, Allah akan terima dengan cepat. Namun kalau Allah belum lagi terima, maksudnya kita dah doa dan sebagainya, tak dapat apa yang kita minta, jangan putus asa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Cuma Allah suka nak dengar kita berdoa. Allah suka dengan suara kita. Allah suka tengok kita nangis. Allah suka. Okay? Macam kita kadang-kala suka nyakat anak-anak kita,
Kan makin sakit sebenarnya makin sayang. Bukan tak sayang. Okay? Cuma Allah nak tengok adakah kita benar-benar berdoa kepadanya ataupun kita main-main dalam doa kita. Dan ingat, solat merupakan doa. Okay? Doa yang baik. Cuma ada praktikal ataupun perkara-perkara yang kita kerjakan. Dan setiap pekerjaan yang tadi saya ceritakan tadi, semuanya menunjukkan kepada apa? Kepada kita ini lemah, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Agung. Jadi bila mana kita tengok di sini, kita ada tekad untuk berubah. Bila kita niat, kita ada tekad untuk berubah. Yang kedua, kita berazam untuk menjadi yang lebih baik. Yang akhir sekali, kita doa. Mudah-mudahan dengan azam, tekad kita itu dimakbuli oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, para penonton, seterusnya lepas kita dah pun niat, kita dah niat, kita dah sebelum tu kita dah beri lurus, kita dah jaga pakaian kita dah menghadapkan diri kepada Kaabah, dan sekarang ini kita nak takbir. Apa tu takbir? Takbir adalah menyebut, menyebut yang kita sebut apa? Kita sebut nama Allah. Allahu Akbar. Kita sebut takbir Allahu Akbar. Sebab tu ada tasbih. Tasbih tu apa? Subhanallah. Maha suci Allah. Lepas tu ada tahmid. Tahmid tu apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Takbir, apa pula takbir? Takbir adalah pujian membesarkan Allah. Allahu Akbar. Lepas tu kita ada tahlil. Tahlil la ilaha illallah. Lepas tu kita ada istighfar. Kita kena tahu singkatan-singkatan tu apa, untuk apa sebenarnya istighfar. Astaghfirullahalazim. Baik. Ini untuk para mempelai. Kalau nanti ada yang ditanya, cuba tahmid, tak tahu pula tahmid tu apa, dia kata pula tahmid tu nama orang, nasib. Jadi ingat, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, apa takbir? Takbir Allahu Akbar. Kalau kita baca solat, subhanallah, alhamdulillah, la illallah, wallahu akbar. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Tutuplah dengan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cukuplah 100. Baik. Jadi bila kita nak sebutkan tentang takbir, sesuatu ucapan yang mana kita sebutkan itu, kita mengagungkan Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Jadi bila kita katakan Allah Maha Besar, kita cuba bayangkan apa yang besar. Bagi mata kasar kita lah. Kalau kita tengok gajah besar, apa lagi besar? Bangunan tinggi dan besar. Apa lagi besar? Yang besar, gunung ganang besar. Tetapi dalam besarnya sesuatu makhluk itu, ada yang lagi agung. Apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah pencipta mereka semua. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dia apa? Rabbul Alamin. Sebab tu kita puji Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Tidak ada orang yang mampu, tidak ada makhluk yang mampu melakukan apa yang dilakukan ataupun dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa iyazbillah, tak ada orang yang mampu. Dan subhanallah, Allah dapat melakukan hanya dengan menyebut kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Aku nak apa sesuatu dan sebagainya, aku kata kun, dan kun, maka jadilah. Fayakun, maka jadilah dia. Jadilah, maka jadilah. Kita manusia, bila kita nak, kita kena usaha, kita kena ketuk, kita nak kena betulkan. Kadang-kadang tak jadi, kadang-kadang menjadi. Jadi kita nak kena sentiasa ingat, bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan semesta alam. Jadi sedangkan takbir, kata kitab di sini, kata Imam, apabila lisanmu mengucapkannya, maka hendaklah hatimu tidak mendustakannya. Kita kata Allahu Akbar, hati kita pun kata Allah Maha Besar. Allah Almighty. Allah the greatness. Allah Maha Besar. Jangan lidah sahaja kata, tapi hati tak pun kata Allahu Akbar. Sebab tu bila kita solat, para ulama kata kalau lapar makan dulu. Jangan bila tengah lapar solat. Sebab fokus kita tidak akan betul.
Kan pernah kita tengok dan kita lihat ada video beberapa negara yang mana bila dia nak solat tu, yang waktu berbuka, dia nak semayang, dia rasa tak senang. Kerana apa? Dulang makanan dia tu telah disentuh oleh teman yang lain yang sedang makan. Jadi kalau nak makan, makan dulu. Makan baru solat. Kalau kita rasa berat perut tu kalau kita makan waktu, lebih lagi waktu waktu berpuasa, baik dengan hanya segelas air, dengan manisan. Kalau kita terasa nak makan makanan tu, kita rasa dengan kuah takut berat kan, semayanglah. Yang penting kita dah rasa, yang penting kita dah jamah, kita dah rasa, dan kita fokus semayang. Fokus. Makanan tu tak lari, dia cuma lari kalau ada yang makan lah. Tak apa. Yang penting kalau rasa nak makan, makan dulu. Jangan kita semayang tapi kita tak fokus. Kena fokus. Sebab tu dikatakan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Bukan makanan tu besar. Kita sebut Allahu Akbar dan nanti kata makanan tu nanti habis mana pula. Tak boleh macam itu. Para penonton, kena ingatkan, kalau rasa nak solat, fokus betul-betul. Sebab kita sebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Jangan nanti kita dikatakan pendusta, atau yang lebih teruk lagi, kita sebagai orang munafik. Orang munafik ni, dia mengaku Rasul SAW tu Nabi, tetapi mereka tak boleh nak mengaku tentang ajaran Nabi SAW. Sebab tu orang munafik ni, dia cuma semayang 3 waktu je. Dia semayang nak tunjuk, dia ada semayang apa? Dia ada semayang zuhur, dia ada semayang asar, dia ada semayang maghrib, isyak dengan subuh kat rumah tidur. Dia nak tunjuk yang bahawasanya dia beriman, dia datanglah masjid, tunjuk ayat ni, zuhur aku ada, asar aku ada, maghrib pun aku ada. Maghrib dia sembunyi, dia hilang, balik rumah tidur. Subuh pun tidur dia subuh pun tak bangun. Jadi mudah-mudahan kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah jauhkan kita daripada sifat pendusta. Semoga Allah SWT jauhkan kita daripada sifat munafik. Depan tunjuk baik, belakang keluarkan keimanan dan sebagainya. Wa'iyyazubillah. Baik. Jika hawa nafsumu lebih mendominasi dirimu tentang ketaatan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka engkau lebih taat kepada hawa nafsu daripada ketaatan kepada Allah. Maksudnya apa? Kalau kita lebihkan hawa nafsu, maka ketaatan kita kepada Allah pun goyang. Bahkan engkau telah menjadikannya sebagai Tuhanmu. Kita dah jadikan hawa nafsu itu sebagai apa? Sebagai Tuhan kita pula. Wa'iyyazubillah. Jadi para penonton, kena ingat, bila kita lakukan sesuatu ibadah, saya katakan sekali lagi, kena sentiasa ada tujuan untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita buat tetapi keikhlasan itu tidak ada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buat, kita letakkan keikhlasan, kita akan serap dan kita akan rasai apa itu kenikmatan ibadah. Macam tu ya. Baik. Ucapanmu Allah Maha Besar nyaris menjadi ucapan lisan semata-mata dan tidak didokong oleh hati. Maka lisan dan hati harus mainkan peranan. Kita ni kalau betul-betul takut kan, baru kita yakin tentang ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kalau bau semacam pergi tempat meremang bulu, baru dia yakin lah. Tetapi keyakinan kita ni jangan sampai nanti bila kita dah di depan Allah baru kita yakin pula. Itu dah terlambat. Sekiranya saya kembali semula kepada Allah di dunia ini, saya nak bertaat kepada Allah dan sebagainya, itu dah terlambat. Sebab tu iman kepada Allah, lihat kepada ciptaan Allah. Tidak perlulah kita nantikan untuk melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat ciptaannya sudah. Kebesaran Allah tu dah ada di mana-mana. Dalam diri kita pun ada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ciptaan yang Allah berikan kat muka ni pun Allah dah tunjukkan kehebatannya. Dalam jari jemari ni pun sama. Kita ada berjuta insan, tetapi ini kita punya ibu jari ni mempunyai mempunyai kod
semuanya berbeza-beza. Kan nampak kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam laut ikan berjuta insan makan ikan, ikan tak habis-habis. Dalam tanah, semua orang tanam pokok, hanya dia punya apa kata orang, tanah tu semuanya sama, tapi macam mana boleh keluar berbagai-bagai warna, berbagai-bagai bentuk buah dan sebagainya. Subhanallah. Tunjukkan nikmat kebesaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila mana kita menyebutkan nama Allah, Allahu Akbar, dan jadikan itu menjadi apa? Tasbih harian kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Dan pujian itu insya-Allah bila mana kita sebutkan perkataan itu, kita menjadi insan yang kukuh dan kita yakin tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita yakin tentang Allah ni, kita yakin kematian saya, rezeki saya semuanya datang daripada Allah. Peranan saya sebagai hamba melakukan yang terbaik untuk menjadi hamba yang terbaik, semuanya akan berjalan dengan lancar. Maka ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, marilah kita teruskan taubat kita, kita teruskan istighfar, dan kita teruskan memperbaiki diri kita. Dalam pada masa yang sama, kita sama-samalah bantu menyumbang kepada dana peningkatan masjid Kampung Siglap. Mudah-mudahan bila mana kita banyak menderma, Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan diri kita daripada malapahaya insya-Allah. Maka para hadirin, yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.